Kejadian ribut petir dan angin kencang yang berlaku pada kebelakangan ini dijangka berlarutan sehingga awal Mac ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah yang dipetik laporan berita harian sebagai berkata yang mana ia didorong faktor angin timuran dari lautan Pasifik lembap yang sedang betul masuk ke rantau negara. Senarai itu katanya lagi menyebabkan pembentukan awan yang lebih mudah terjadi sekaligus menyebabkan berlaku ribut petir dan angin kencang. Jadi untuk bercakap dan juga memahami situasi sebenar iaitu situasi ribut yang berlaku di Semenanjung sehinggalah mengakibatkan kerosakan teruk harta benda. Pada waktu ini kembali saya nak bersama dengan Dr. Noram Irwan Ramli. Dr. Noram adalah pensyarah kanan bagi Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP dan juga pengurusi Asia Pacific Wind Engineering Network. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, sebelum kita bercakap apa yang boleh dilakukan dan juga jangkaran dan juga unjuran kepada situasi ribut dalam beberapa hari dan juga beberapa minggu akan datang, mungkin boleh dikongsikan faktor dan juga situasi yang berlaku pada waktu ini. Bagaimana boleh kita faham tentang ribut dan juga angin kencang yang berlaku pada waktu ini? Okey, terima kasih saudara Fauzi. Okey, untuk negara kita ni ada dua sistem monsun yang seperti biasa kita tahu timur laut dan juga barat daya. Okey, tapi sekarang ni kita berada dalam penghujung monsun timur laut dan kepada peralihan kepada monsun yang baru. Okey, ketika pertukaran ni kita tahu yang monsun barat daya lebih daripada cuaca kering. Jadi kalau kita petik balik bila peralihan monsun, bila ada pertembungan udara sejuk dan udara panas, dia boleh menghasilkan ribut petir. Ini boleh seperti yang dikatakan oleh KP Pengarah Met Malaysia, pembentukan awan lebih mudah. Ini kerana apa ya, kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, taburan hujan dan juga suhu di sebelah pantai barat lebih panas. Jadi dengan dorongan cuaca lembap daripada lautan Pasifik yang menghala ke Semenanjung Malaysia, ini adalah kesan yang mungkin kita akan ramalkan akan kemungkinan kebarangkalian ribut petir akan lebih mudah berlaku lah dalam tempoh sehingga awal Mac. Ya. Doktor, mungkin pada waktu ini juga boleh dikongsikan daripada bila doktor dah berkongsi dan juga menjelaskan situasi dan juga apa punca berlakunya situasi ribut di Semenanjung Malaysia pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini juga apa yang boleh dilakukan bagi untuk memastikan ia tidak mencetuskan ancaman kerosakan harta benda dan juga mungkin akan ada ancaman nyawa, doktor. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita cuba fahami fenomena ini sebenarnya, memang saya bersetuju dengan pandangan bahawa kita agak sukar meramal ribut petir. Ribut petir dibanding dengan sistem ribut seperti siklon yang jangka hayatnya lebih lama. Kerana kalau mungkin saya boleh ulas sedikit kenapa ribut petir ni, kalau saya mohon. Okey, ribut petir ni dia berlaku dalam satu jangka masa yang sangat pendek, okey. Bila dia udara sejuk bertiup dan bertemu dengan satu kawasan udara panas, dia akan terjadi satu awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus dia bertindak secara menegak. Apabila dia secara menegak dan diameternya mungkin dianggarkan 2 hingga 5 km. Okey, jadi bila secara meteorologikalnya, kalau luas diameter 2 km ni mungkin kita tak berapa perasan. Jadi kalau kalau kita convertkan kepada bentuk luas, dia adalah lebih kurang 17 km square, lebih kurang separuh daripada daerah Mukim Petaling. Itu andaian dia. Jadi kalaulah kita bayangkan benda tu besar sebenarnya. Jadi awan tu sebenarnya besar. Kalau kita buat satu analogi, bila buku kita lepaskan daripada satu ketinggian dan akan ke permukaan lantai, kita akan merasa angin. Begitu juga dengan awan cumulonimbus yang besar ni. Kalau besar 2-3 km, berbesar 17 km square. Jadi berbalik pada soalan tuan, bagaimana kita nak meramal ataupun nak mengurangkan risiko ke sana? Kalau kita tengok pada data, kejadian di Ipoh ni berulang kali. Setiap tahun hampir sama berlaku pada waktu masa yang sama dan juga bulan yang hampir yang sama. Iaitu ketika peralihan monsun dan di waktu petang.
Jadi apa yang kita boleh buat, kita mungkin boleh mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang rentan, vulnerable kepada ribut. Jadi kawasan-kawasan ini mungkin boleh diberi lebih perhatian. Kalau kita tengok di Skudai, kejadian di Skudai daripada hari Ahad ataupun Isnin yang lepas, kejadian yang sama berlaku pada April 2018. Jadi data ini yang kita perlukan untuk kita lakukan satu statistik supaya kita dapat mengklasifikasikan kawasan-kawasan rentan supaya penilaian risiko boleh dijalankan, maknanya kita boleh gazetkan seperti macam kawasan banjir. Kawasan banjir yang kawasan-kawasan banjir, rentan banjir. Begitu juga dengan kawasan-kawasan rentan yang mungkin menerima ancaman daripada ribut. Doktor, mungkin dalam terakhir ni, dalam 1 ataupun 2 minit akhir ni mungkin boleh juga dikongsikan selain pada siap siaga ataupun persediaan yang boleh dilakukan untuk meminimalkan ataupun mengurangkan risiko ancaman ribut dan juga angin kencang ini, daripada unjuran dan juga mungkin jangkaan doktor, adakah keadaan dan juga ancaman ribut yang akan berlaku dalam tempoh beberapa hari akan datang ini akan lebih teruk atau sebenarnya ini adalah normal ataupun tiada apa yang luar biasa? Okey, jika dia peralihan monsun biasa, mungkin ributnya tidak sekuat atau ni. Tapi oleh kerana ada faktor luruan yang cuaca lembap daripada Lautan Pasifik, kemungkinan kebarangkalian kekuatannya mungkin lebih. Tapi kita doalah supaya tak berlaku lah. Jadi tapi kebarangkalian berlaku untuk kejadian ribut dalam atas beberapa faktor tambahan. Kalau melihat kepada cerapan data cuaca seperti taburan hujan yang kurang di pantai barat, suhu yang maksimum di beberapa kawasan dan juga cuaca lembap yang datang daripada Pasifik, kemungkinan kebarangkalian kejadian ribut akan berlaku sehingga awal Mac lebih tinggi. Doktor, mungkin terakhir sekali mungkin ada nasihat yang boleh dikongsikan khususnya untuk masyarakat juga rakyat yang mungkin ada beberapa kawasan yang telah pun dikenal pasti akan menerima ancaman ribut dan juga angin kencang. Mungkin ada nasihat yang boleh dikongsikan? Okey, kalau saya melihat kadang-kadang mungkin penilaian risiko ni perlu dibuat dalam jangka pendek. Bila amaran dikeluarkan oleh Met Malaysia, bila kawasan itu adalah kawasan rentan, mungkin penduduk situ perlu bersedia atau mengelakkan berada di luar kawasan atau berada dalam rumah. Itu nombor satu. Nombor dua, bila diamati kerosakan-kerosakan yang berlaku, kerosakan itu berlaku di sepanjang 30 hari yang lepas ini, kita lihat kerosakan struktur yang berlaku di di struktur bangunan tambahan. Maknanya seperti contoh awning, carport. Jadi struktur-struktur ini sebenarnya dibina mungkin ataupun perlu diselenggara supaya mengelakkan kerosakan ketika ribut. Sebab kalau kita tengok daripada gambar-gambar yang daripada crowdsourcing itu, kita tengok gambar-gambar tu yang kerosakannya kebanyakannya berlaku pada struktur-struktur tambahan bangunan sebenarnya. Ya. Okey, baik. Terima kasih Dr. Noram Irwan Ramli. Dr. Noram adalah pensyarah hakanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan Universiti Malaysia Pahang. Dr. Noram juga adalah pengerusi spesifik Wind Engineering Network yang mana berkongsi pandangan melihat kepada apa yang dimaklumkan oleh Met Malaysia yang mana kejadian ribut petir dan juga angin kencang yang berlaku pada ketika ini dijangka akan berterusan ataupun berlarutan sehingga awal Mac ini. Baik.